Okay, Assalamualaikum. So, hari ini untuk kelas Bahasa Melayu kita, kita akan bincang modul. Memandangkan minggu depan kita dah nak start modul yang baru. So, hari ini kita nak bincang jawapan. Okay. So, pastikan kamu ada modul bersama kamu. So, kita akan cek jawapan sama-sama lah. So, kita akan tengok dekat sini. Cikgu tak tahu muka surat berapa. Tapi dekat sini yang kita sambung daripada yang minggu lepas. Okay, kalau minggu lepas kita bagi maksud-maksud ni berhuruf tebal apa semua ni tentang tema kesihatan. So bawah ni kita tengok pula tentang memahami dan menggunakan kata ganti nama dan akronim dengan tepat menurut konteks. Okey, jadi dalam petikan ni kamu dah baca dia ada beberapa senarai akronim. Senarai akronim tu adalah kita memendekkan perkataan dan kamu perlu mengetahui apa maksud perkataan yang panjang. Contoh PDRM. PDRM tu pendeknya, panjangnya kita panggil apa? Okay. So itu beberapa perkataan kamu dah baca kat dalam petikan tu tersebut serta bincang jawapan. Akronim bagi PDRM apa? Ni semua orang tahu kan? Polis Diraja Malaysia. Siapa yang dah ada jawapan boleh write. Siapa yang tak ada jawapan lagi, salin jawapan. AADK. AADK ni so kita dengar untuk dadah-dadah tu kan? Apa dia? Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Rela. Selalu kita panggil rela. Tak tahu apa nama panjangnya. Ikatan Relawan Rakyat. Pakcik rela, abang rela. So ini panjangnya. KRT. Kelab Rukun Tetangga. Yang selalu jaga dekat kawasan rumah tu, Kelab Rukun Tetangga. Okey, akronim yang lain yang tidak terdapat dalam petikan. Akronim ni, perkataan ni tak ada dalam petikan tadi. Cuma kita banyak juga kita jumpa dalam perkataan ni. So kita tengok apa maksudnya. Proton. Kereta Proton. Proton tu ada panjangnya. Apa benda panjangnya? Perusahaan Automobil Nasional. Automobil tu perusahaan kereta lah. Pulapol. Pulapol tu apa? Pusat latihan polis. Cerpen. Ini selalu cikgu cakap dalam kelas apa dia? Cerita pendek. ABIM. Budak-budak sekolah dulu, kita sekolah kat ABIM. So ABIM tu adalah Angkatan Bela Islam Malaysia. Boleh? Dapatkan jawapan? Okay, kalau kamu tak sempat dapatkan jawapan, jadi kamu pause video ni, kamu ambil jawapan. Okay, seterusnya. Ciri-ciri pelajar cemerlang, kamu mesti tulis ulasan. Cikgu dah ajar dah ulasan. Maklumat pun dah bagi dah. Ciri-ciri pelajar cemerlang, golongan cendekiawan. Ada perkataan wan di belakang, W-A-N. Golongan cendekiawan kelas pertama, berdisiplin, berpandangan jauh, berakhlak mulia dalam pergaulan harian. Berdasarkan ini tulislah ulasan. Ulasan tak panjang, 80 hingga 100 patah perkataan. Mesti ada yang cikgu ajar, ada ayat isi, ayat huraian, campur dengan contoh. Okay, sebab dia 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Okay, cikgu tak payah tunjuk jawapan, kamu buat sendiri. Okay. Seterusnya adalah, dekat sini adalah ayat majmuk tata bahasa. So, ayat majmuk adalah kita nak menggabungkan dua ayat. Ayat tunggal kita gabungkan. Tapi kita gabungkan macam mana? Mesti menggunakan perkataan-perkataan ini. Kalau kita gabungkan ayat, kita guna perkataan yang dekat sini. Mana dekat sini? So, dinamakan sebagai ayat majmuk gabungan. Kalau kita gabungkan ayat guna perkataan dekat sini, yang, kerana, bahawa, untuk, sekiranya, agar, jika, sementara, dia adalah kita namakan ayat majmuk pancangan. Kalau campur ayat majmuk campuran adalah kita gabungkan kedua-dua perkataan. Okey, so kita tengok dekat bawah ni. Apa perkataan yang digunakan? Najwa dan Syafiq sedang membaca buku cerita. Apa ayat yang digabungkan menggunakan gabungan apa? Perkataan dan. Dan dekat sini mana? Dekat sini. So dia adalah ayat majmuk gabungan. Itu je lah kita cari jawapan dia. Rumah yang baru dibina dan cantik itu akan dijadikan rumah sewa. Yang, ada perkataan yang. Kat mana yang? Yang ada dekat sini. Jadi ayat majmuk pancangan. Ada apa lagi? Ada dan pula. Dan. Jadi bila ada ayat majmuk pancangan dan gabungan, dia akan jadi ayat majmuk campuran. Tengok dekat atas tu apa perkataan yang perlu.
Okey ya. Faizal berjaya dalam pelajaran tetapi adiknya suka melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Ada perkataan tetapi, ada perkataan yang. Ambil dua-dua sekali. Jadi dia adalah ayat majmuk campuran. Pemuda yang berjaya itu abang sulung saya. Abang A-B-A-N-G. Yang. Perkataan yang ayat majmuk pancangan. Kita mesti sedar bahawa ada perkataan bahawa dekat mana ayat majmuk pancangan. Nampak bahawa. Senang je. Murid-murid dia sedar bahawa jika mereka ingin berjaya dalam pelajaran dan kehidupan, mereka mesti mengambil semua peluang yang terhidang di hadapan mereka. Ayat panjang. Ayat majmuk pancangan. Sebab ada perkataan bahawa. Okey, tengok perkataan yang digunakan. Kamu suka menulis atau melukis? Atau. Jadi apa ayat majmuknya? Gabungan. Kamu harus bijak memanfaatkan masa senggang dengan aktiviti yang berfaedah sama ada semasa di rumah atau di luar rumah supaya kita menjadi orang yang berjaya. Ada dua-dua sekali campuran. Kat mana? Dengan, lepas tu yang, atau, okey, supaya dia menjadi ayat majmuk campuran. Sungguh pun dia gagal tetapi dia tidak berputus asa. Tetapi, jadi ayat majmuk gabungan. Negara kita akan maju dan makmur jika rakyat berusaha. Dan apa dia? Gabungan. So, jawapan-jawapan ni sila ambil dan kalau dah buat, cuba cek jawapan kamu. Seterusnya dia suruh kamu menghasilkan papan cerita. Papan cerita. Jadi kamu berdasarkan petikan drama di atas nyatakan sinopsis. Sinopsis tu adalah kamu menceritakan semula apa yang berlaku dalam petikan di atas tetapi kamu meringkaskan ayat-ayat yang ada kat dalam ni dengan ayat kamu sendiri. Buat sendirilah. Okey, seterusnya membaca secara ekstensif dan menjawab soalan. Kita kena baca petikan ni dan jawab soalan kat bawah. Okey? Bacalah. Kita cek jawapan. Berikan maksud rangkai kata semakin terhakis. Terhakis tu apa? Semakin apa? Bertambah, lenyap ataupun menjadi hilang. Macam tu lah. Apakah manfaat amalan bergotong royong? Selalu kita buat amalan bergotong royong kan, apa manfaat ataupun kebaikan? Kawasan persekitaran semakin bersih. Kesihatan terjamin. Menjimatkan tenaga. Mengukuhkan semangat kejiranan. Memupuk nilai murni. Kamu letak 2 ataupun 3 jawapan pun dah cukup 5. Okey. Pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa dalam menyuburkan amalan gotong royong dalam kalangan kanak-kanak? Mesti jawab apa? Pada pendapat saya. Ini cikgu punya jawapan. Kamu punya jawapan tulis ayat macam tu. Pada pendapat saya, peranan ibu bapa perlulah adanya didikan sejak dari kecil. Ibu bapa menjadi teladan, menunjukkan contoh kepada anak-anak dengan melipatkan diri dengan amalan bergotong royong, sentiasa membawa anak-anak apabila program gotong royong dijalankan. Macam itulah. So, mesti ada ayat. Pada pendapat saya, peranan ibu bapa dalam menyuburkan amalan gotong royong dalam kalangan anak-anak ialah, baru sambung jawapan. Okey. Seterusnya adalah cipta sajak sempena hari guru. So, kamu yang kena cipta sajak berdasarkan hari guru. Sajak, dia tak kisahlah berapa baris pun tak apa. Tapi minimum cikgu nak kamu buat 5 baris. Okey. Okey, tengok pula kena pasti kesalahan ejaan. So, dalam ayat ni dah dalam petikan dah ada ejaan-ejaan yang salah. Jadi, kita nak betulkan. Senang je. Kesalahan ejaan yang pertama, objektif. Yang betulnya O-B-J-E-K-T-I-F. Objektif, bukan V-T-F. Terusnya, reality. Reality ni ejaan bahasa Inggeris. Ejaan bahasa Melayu, reality. T-I, bukan T-Y. Teknologi. Bukan logi. L-O-J-I. L-O-G-I. Teknologi. Selalu kita jumpa perkataan tu kan. Generasi. Memang kita sebut generasi. Sebenarnya adalah generasi. Oops.
es krim. Mana es krim? Es krim. Alah extreme. E-K-S-T-R-E-M. Extreme. Bukan E-X. Salah. Itu bahasa Inggeris. Ni E-K-S-T-R-E-M. Negatif. Ini bahasa Inggeris. Bahasa Melayu. Ejaan yang benar. Betul. Negatif. T-I. Okay. Yang bawah ni apa lagi? Tuliskan karangan. Dekat sini dah diberikan rangka karangan. Apa nak ditulis? Isi-isi ni berkenaan dengan subjek sejarah. Sikit-sikit. Boleh lah. Okay, isi dah diberikan. Isi pendahuluan, penutup. Jadi kamulah kena selesaikan karangan. Okay. So, hari ni punya perbincangan, kamu kena tengok video ni daripada awal. Tentang perbincangan modul. Yang mana jawapan yang dah buat, right. Yang belum buat, salingkan jawapan. Nanti hantar modul kepada cikgu, modul yang dah ada jawapan. Okay. Assalamualaikum.